dengan pandangan rahmatnya dan diampunkan segala apa yang kita lakukan. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat Allah izinkan kita kembali untuk bertemu, menyambung tadabbur kita surah Al-Fatihah, termasuk teras utama isi surah Fatihah ni, iaitu ayat yang ke-5. Suratul Fatihah ayat yang ke-5. Ayatnya Iyyaka na'budu, ni ada ke? Iyyaka, biru ni nampak na'budu. Dia mana nampak hitam. Hitam pun dah tak jelas apa. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kipas ni boleh ikut saya tutup tak apa Okay. Jadi kita hari-hari berikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wajibkan kita untuk ucapkan kalimah ni, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makna dia apa? Iyyaka, hanya kepada, Iyyaka ni hanya kepada engkau. Na'budu, kami, dia kata kami apa ni? Sembah. Kami mengabdikan diri. Sembahlah. Salah satunya lah sembah. Kami mengabdikan diri atau menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi kita cuba tengok. Jadi ni adalah lafaz yang menjadi perkara pokok dalam surah Fatihah. Ini perkara pokok dia. Surah Fatihah, setiap surah ada dia bunyi dakwa surah. Dakwa ni maknanya pokok surah tu. Dalam surah Fatihah, dakwa surah ni, pokok surah ni, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lafaz ni tidak akan kita dapat lafazkan terus kepada lafaz ni, melainkan kita kena lalui 3 lafaz, 4 lafaz sebelumnya. Yang mana lafaz itu semuanya merujuk pada pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Okey. Jadi ini salah satu ni rukun bagaimana seorang itu mampu untuk jadi hamba, bagaimana seorang itu memahami dia nak ikrar menjadi hamba setelah apa? Setelah dia mengenal pencipta. Sebab itulah Allah susun dalam surah Fatihah ni kepada kita, yang sebelum kita nak ucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kena faham 3 perkara tu. Apa dia? Pertama, puji Allah dengan sifat Rabb Allah. Kita puji Allah, tahmid kepada Allah ni, kita kata alhamdulillah. Kepada 3 sifat utama Allah ni yang Allah sebutkan. Pertama dia Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Yang kedua Allah ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ketiga Allah ini Maliki Yaumiddin. Ini 3 sifat utama Allah yang Allah suruh kita, wajibkan kita baca sebelum kita nak ikrar saya bersedia nak jadi hamba dah sekarang ni. Macam kita lah. Saya dah bersedia nak jadi apa? Bekerja dalam satu tempat ni. Apa syarat untuk kita boleh buat betul-betul melaksanakan tugasan tu sebagai pekerja tu dengan sempurna? Syarat dia apa?
Kenalah kenal skop kerja dia apa. Apa kita kena buat, apa perintah, apa yang tak boleh buat, apa yang kena buat. Dalam undang-undang sekecil dunia yang kecil je dalam kita ni. Kan? Dan dijaga oleh siapa pula? Oleh makhluk juga yang lemah juga. Itu pun kita kena tahu. Itu pun kita kena tahu bagaimana tugas supaya kita tak silap. Sekecil itu pun kita kena tahu. Kadang-kadang tugas nak buat apa? Kalau kat kilang tu, kilang jual apa? Buat apa kadang-kadang? Buat plastik contohnya. Itu pun pekerja dia kena tahu. Masuk pukul berapa, apa majikan dia nak, apa majikan dia suka, dan apa yang tak suka. Menyebabkan dia boleh kena buang kerja pula. Betul? Sekecil itu nak buat plastik je. Kan? Tapi semulia, sebesar yang mana apa? Tugasan kita lebih besar daripada segala-galanya. Jadi hamba Tuhan ni, lagi patut kita kenal. Kena kenal apa? Siapa arah yang nak beri arah ni siapa? Allah. Jadi sebelum kita ikrar, kita nak ikrar, kami hanya kepada engkau kami nak jadi hamba. Kena kenal siapa dulu? Siapa aku? Aku Rabbul Alamin. Aku ni Rahman Ar-Rahim dan aku Malik Yaumiddin. Baru boleh pergi ikrar ni. Jadi sebab tu wajib untuk kita kenal ma'rifatul. Jadi ayat sebelum tu adalah ma'rifatullah. Syarat bagaimana nak jadi hamba, kamu kena kenal Allah. Jadi Allah kenalkan diri dia, maka kita kena tadabbur tak Rabbul Alamin ni siapa? Kenalah tadabbur. Kenalah buka tafsir dan sebagainya. Mungkin ada yang keliru kan? Nanti tengok ada orang buat tafsir, baca macam tu je. Tadabbur, kita buka mana? Buka ayat ni, nanti kena buka ayat lain pula. Nanti kena buka ayat lain. Itu ada tak dalam tafsir? Ada. Cara yang macam ni, antaranya tafsir Ibnu Katsir. Cuba buka balik, tengok. Bila kita dah baca tafsir, dia dah baca satu je. Ayat Quran dah ada dalam tu, kita cuma baca je. Sedangkan sebenarnya dia bawa ayat mana? Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ni dia bawa ayat lain. Kalau betul-betul kita kena buka, itulah tadabbur nama dia juga. Sebab itulah Ibnu Katsir kata, tadabbur yang paling berkesan ialah apa dia? Kita buka ayat ni, kita tengok penjelasan ni kat mana? Dengan ayat yang lain pula. Bawa dia lagi dalam, dia mengukuhkan. Itulah cara dia. Tapi janganlah buat macam ni. Faham? Itu tadabbur, beza. Quran tu bil Quran. Kemudian kukuh lagi dengan ayat yang lain pula. Barulah itulah tadabbur. Sebab tu Allah kata dalam surah 4 ayat 82, cuba buka surah 4. 4 ayat 82. Ayat ni lah jelaskan benda tu. Sifat Quran ni saling mengukuhkan antara satu sama lain. Allah kata apa? Muka surat berapa tu? Surah An-Nisa. Ya? 45. 85. Muka surat 85 surah An-Nisa. Ayat yang ke-82. Ayat 82. Muka surat 91. Ni surah 4 ayat 82. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kejap ada berjumpa kot. Muka surat berapa tadi? 91. Cari ayat 82 Okey, ayat ni jelaskan. Tengok Allah cabar kita. Allah cabar kita untuk buat benda ni. Dan Quran bukannya semakin dilihat makin apa orang kata rapuh, tapi makin kukuh. Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Betul? Mengapa mereka tak nak perhatikan, kaji, renung Quran dalam-dalam, belajar seluk-beluk dia, tengok betul-betul Quran. Dan Allah kata apa? Walau kana min indi ghairillah. Sempurnanya Quran ni, kan Allah kata Allah cabar. Kalaulah Quran ni bukan dari aku, bukan dari Allah, apa dia?
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti kamu akan temui banyak apa? Banyak ayat ni jawab, ni tak kena lah, ni tak kena. Akhirnya macam buku manusia lah, kan? Oh banyak, akta kita pun kena berubah-ubah, betul? Akta dalam mahkamah pun berubah-ubah tak? Ubah-ubah juga ada, kena baiki kelemahan manusia. Tapi cuba tengok Quran. Kamu tengok ayat ni, cuba buka ayat lain. Ayat tu jelaskan lagi ayat ni. Buka pula ayat lain, jelas lagi. Ayat belakang buka ayat depan. Ayat depan buka ayat tengah. Buka ayat. Semua makin lama makin kukuh. Itulah tadabbur yang terbaik kata Ibn Katsir ni. Jadi tafsir terbaik nak faham ayat Allah terbaik, buka ayat, jawab dengan ayat lain. Itu nombor 1. Nombor 2, jawab dengan hadis Nabi. Qur'anu bil hadis. Yang kedua, kata Ibn Katsir. Yang ketiga, Quran bi apa dia? Sahabat, kata-kata sahabat Nabi pula. Jelaskan. Ibn maksud kata ayat ni apa. Yang keempat, Quran dengan kata-kata tabi'in, murid-murid sahabat. Dan yang kelima dengan bahasa Arab punya sendiri, Quraisy tu. 5 ni. Tapi nombor 1 apa? Quran jawab dengan ayat Quran. Mungkin ada soal ni. Kenapa ni lain ni? Ya. Macam itulah kita tadabbur dan dia memberi kesan pada jiwa kita dalam hal ni. Ini jawapan ayat ni. Awak cabar kita cuba tengok ayat-ayat Allah ni. Satu persatu perhatikan. Boleh? Boleh rujuk pada antaranya tafsir Ibn Katsir juga. Okey. Jadi untuk memahami makna ni, cuba kita balik pada surah Fatihah kita ni. Di sebelum kita nak pergi kepada ikrar yang besar ni, ikrar yang besar ialah apa dia? Allah perintah ni sebenarnya. Allah nak fahamkan kita kenal Tuhan. Macam mana kamu masuk tempat sesuatu, kamu nak buat tugas, kamu kena kenal siapa. Arahan untuk kita tahu tak silap dalam mengikut peraturan tersebut dalam tempat tersebut. Begitulah Allah. Jadi Allah ni dalam ni sebenarnya 3 ni adalah rukun, nak jadi satu rukun ibadah. Kenapa kita kena kenal Allah itu Rabb? Yang pertama, Rabb ni apa? Allah ni dia sifat Rabb ni apa? Dia provide, memberikan keperluan kita. Itu kerja Rabb. Murabbi, Rabbul Alamin ni dia kerja dia apa? Dia berikan segala-galanya untuk keperluan manusia dan seluruh alam ni. Dia cipta, bahkan dia lah yang mentadbir segala-galanya. Itu Rabb. Jadi bila kita manusia ni apa? Kenal Rabb ni, melahirkan apa dia? Rukun ibadah pertama. Rukun ibadah pertama melahirkan rasa hub ataupun mahabbah. Rasa apa? Cinta kepada Allah. 1. Ni rukun ibadah pertama. Cinta kepada Allah. Jadi nak lahirkan rasa cinta, lihat segala nikmat yang Allah beri. Rabb ni simbolik kepada segala nikmat yang aku beri ni. Tak terhitung banyaknya. Untuk melahirkan seorang hamba yang apa? Mahabbah fillah. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lepas tu kita suka minta kepada apa? Kalau orang tu baik, kita suka tak berdamping dengan dia? Suka dia tak? Sebab apa kita suka? Dia banyak beri, dia banyak beri segala-galanya. Tidak ada yang boleh beri segala-galanya melainkan yang lebih lagi, iaitu Allah. Maka lebih dalam kita kenal siapa Rabbul Alamin, lebih dalamlah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jadi macam mana nak kenal Rabbul Alamin? Antaranya yang jalan paling ampuh nak kenal, tentulah dalam Quran. Dia cerita tentang diri dia dalam Quran. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi lah. Baik, yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ini apa dia? Sifat mesra dan penuh dengan kasih sayang. Kan? Kita suka. Ini mendatangkan apa dia? Rukun ibadah kedua iaitu rojak. Rojak ni apa? Rojak ni maknanya harap. Kita menaruh harapan yang tinggi kepada Allah dalam segala-galanya. Kita harap tinggi kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ni. Dan yang ketiga, Maliki Yaumiddin, iaitu rukun ibadah ni. Yang terakhir iaitu khauf. Khauf ni apa? Takut. Risau atau takut dengan azab dia. Harapkan segala kebaikan yang Allah beri, keberkatan dunia dan akhirat, dan takut kemurkaan Allah di dunia dan juga di
akhirat. Tapi nombor satu paling pokok apa? Mahabbah. Ni nombor satu. Ni yang nombor satu, kedua, ketiga. Jadi inilah arkanul ibadah. Arkanul ibadah salasah. Rukun ibadah ada berapa? 3. Pertama, cinta kepada dia. Kedua, harap. Yang ketiga, takut. Asal rukun ibadah ni. Jadi barulah bila hamba tu dapat yang ni, lahir dalam jiwa dia 3 perkara ni kepada Allah, dan dia memuji Allah dengan penuh iman dan ihtisab atas sedar dan dia faham maksud ni, barulah apa dia? Diikrar apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ada penuh dengan makna dah. Yalah, ini ringkasnya begitulah. Jadi kenapa cinta ni nombor satu? Okey. Baik, sekarang ni kita tengok kalimah iyyaka na'budu sikit. Di iyyaka kita terjemah apa? Hanya kepada engkau. Engkau ni huruf besar. Allah. Hanya kepada engkau. Na'budu, kita kata kami menyembah. Ataupun kita boleh tambah untuk bahasa kita lebih dalam lagi, kami mengabdikan boleh, menghambakan boleh, mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Jadi istilah hanya kepada engkau ni, terjemahan ni, dia datang hasil daripada struktur bahasa ni sendiri sebenarnya. Struktur ni hanya kepada engkau ni sebenarnya ni ada makna pengkhususan kan. Hanya ni khusus kan, dia tak ada yang lain dah. Dan ada makna juga bataskan. Dia khaskan dan bataskan dia kepada selain itu, tak ada yang lain. Kenapa jadi macam tu? Kerana lafaz ni dia nama dia maf'ulun bi muqaddam, dikedepankan. Bahasa mudahnya, kalau bahasa biasa je, kalau ayat biasa macam mana bunyi dia? Macam ni lah. Nak budu ka. Ni kita terjemah direct je. Apa dia? Kami sembah engkau. Okey. Macam tu. Ataupun kita kata bahasa lain mudah, nuhib buka. Apa ni? Nuhib buka mana ya? Kami cinta engkau. Kuat tak macam ni? Kami sayang engkau lah, kami kasihkan engkau. Okey. Nuhib buka ataupun uhib buka, tukar hamzah depan. Aku sayang engkau. Tapi dia ubah. Jadi kalau orang yang faham bahasa Arab, dia akan rasa berbeza lah bila berubah tu. Dia ubah orang ni. Dia bagi tahu kat dia punya orang yang dia sayang ni, dia kata macam ni. Iyyaka uhibbuk. Uhibbu. Apa maksud dia? Jadi sekarang ni, ka ni tadi dia objek. Objek biasa. Objek ni dia maknanya dia kelas ketiga punya bahak berang kat sini kan. Sekarang ni ka ni dia letak mana? Dia letak jadi superior, jadi yang pertama. Tempat dia kat sini. Bila jadi yang pertama, dia tak kena tambah iya kat sini. Ini nama dia maf'ulun bih muqaddam. Objek yang dikedepankan daripada fi'il dan fa'il, pelaku tu dikedepankan. Jadi bila macam ni, makna dia apa sekarang ni? Beza ni, iyyaka uhibbu. Engkau aku sayang. Kan? Tak ada lain lagi dah. Tak boleh nak dia dah lock kat sini. Hanya engkau saja yang aku malai kuat. Aku sayang engkau, engkau aku sayang. Malai kuat. Ada nampak beza tak? Dia nak bagi mudah je ni. Nampak beza tak? Ada beza tak? Engkau aku sayang. Aku sayang engkau. Kemungkinan aku yang lain pun aku sayang. Yang ni tak. Engkau dia dah kunci. Boleh tak? Wah. Tak boleh dah. Tak boleh yang lain dah. Sebab apa? Dia dah kunci kat sini. Dia utamakan siapa sekarang? Engkau ni duduk depan. Nampak tak? Jadi ayat ni sebenarnya sama macam ni. Iyyaka na'budu ni sama macam ayat mana? Sama macam lafaz apa ni? Sama je macam lafaz syahadah kita. La ilaha illallah. Serupa je. Puasan ke tak puasan? Puasan? Sama tak? Sama je.
Ada apa? La ilaha nafi. Nafi ni batas. Batas kan? Dan isbatkan, khususkan hanya illa Allah. Nampak tak? Dua tu. Sama. Itu kita sebut nafi wa isbat. Sama juga. Ini ada hasar. Ada tu hasar dan taksis. Sama je. Sebenarnya sama. Isbat tu sama dengan taksis. Khususkan. Isbatkan hanya ni saja. Dan bataskan hasar. Bataskan tak ada yang lain. La ilaha. Tak ada ilah mana-mana pun. Kecuali siapa? Jadi hari-hari kita lafaz tak syahadah dalam Fatihah? Lafaz ke tak lafaz? Ada yang tak setuju? Lafaz ke tak lafaz sebenarnya? Lafaz. Mahal ni. Kata-kata ni mahal. Ini lafaz tauhid kita kepada Allah. Kita ikrar hanya kepada Engkau kami letakkan penghambaan ni. Engkau saja Tuhan kami. La ilaha illallah. Jelas Okey. Itulah sama. Itulah maksud dia. Ini dari segi bahasanya. Ini maf'ulun bi apa? Muqaddam, dikedepankan. Asal ni kat mana? Asalnya biasa-biasa dah jadi luar biasa bila diubah cara bahasa tersebut. Jadi inilah ikrar yang mahal yang kita ucap hari-hari. Baik. Seterusnya, dan hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Jadi sebab itulah kat sini ada lafaz hanya. Zaman dulu kalau kita tengok terjemahan lama, dia tak letak hanya. Perkembangan bahasa Melayu ni, terjemahan tu semakin berkembang kalau kita tengok. Kan? Kerana apa? Didedahkan dengan uslub nahu tu akhirnya dah ada semakin difahami dalam tu. Satu ayat. Dulu terjemah apa? Akan engkau je. Perasan tak? Akan engkau kami sembah. Akan dikau kami sembah. Macam tu je. Kan? Dalam terjemahan kalau yang ni sekarang dia letak apa? Ada tak akan dikau? Tak ada dah rasanya. Hanya kan? Betul apa? Hanya. Tepatlah. Dan nampak. Sebab apa? Ada dia punya unsur dua. Apa dia pertama? Lapang macam ni. Mana pemadam? Jadi kat sini apa fungsi dia? Pertama, ada satu. Bila macam ni. Taksis. Taksis ni maknanya khusus, pengkhususan. Fungsi dia untuk mengkhususkan. Dan yang kedua, hasar. Hasar ni batas, batasan. Khususkan hanya kepada Allah dan bataskan tak ada yang lain selain daripada Allah. Dua maksud. Okey? Baik, ini untuk lafaz apa? Iyyaka. Ini kita bincang iyyaka baru ni. Okey. Sama tak dengan iyyaka ni? Serupalah maknanya. Kita ikrar, bataskan, khususkan hanya siapa yang kita nak sembah, Allah saja. Ada yang lain? Tak ada. Bataskan. Tak ada yang lain melainkan dia saja. Okey. Yang kedua, sama tak? Kita ikrar juga, kita khususkan untuk kepada siapa je kita nak minta tolong? Allah juga. Bataskan, tak ada yang lain melainkan hanya Allah. Sama, dua-dua sama. Okey, tu nombor yang pertama. Yang kedua, kita baca na'budu. Bila kita baca na'budu? Na'budu ni rujuk pada kami. Kami ramai ke seorang? Ramai. Okey, kalau kita solat tahajud seorang-seorang, boleh kita baca iyyaka a'budu. Boleh. Kalau orang pandai bahasa Arab sikit kan, dia nak tunjuk pandai, dia pun baca iyyaka a'budu lah, saya solat seorang-seorang. Jadi dia boleh buat macam tu tak? Sah tak solat? Tak sah solat. Haram dia buat tu. Dia ubah ni ayat Allah, tak boleh. Jadi kenapa? Maknanya apa? Kita seorang ke, kita ramai ke, kita tetap baca mewakili seorang ke ramai? Menunjukkan apa? Menunjukkan nak jadi hamba Allah, boleh ke syok sendiri buat seorang-seorang? Menunjukkan hamba Allah ni sikap dia apa? Sikap dia macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila doa, dia ingat siapa? Dia ingat umat dia sampai yang tak ada lagi tu. Kita juga bila nak ibadah seorang-seorang, sepatutnya ingat ke siapa? Kita je kan nak masuk syurga. Siapa? Semua kami, maknanya walaupun kita seorang, itu apa dah? Kita nak ingat siapa? Semua yang ni. Kita ada azam untuk bagi semua sama-sama kami satu keluarga jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Tak ada istilah seorang-seorang sebenarnya. Siapa yang perasan untuk dia seorang masuk syurga, itu bukan ahli syurga. Ahli syurga ni orang yang cintakan apa dia? Cintakan apa? Cintakan orang lain untuk ikut beriman juga. Macam Nabi bimbang tak? Cuba tengok.
Nabi SAW cuba buka surah 2 ayat 1 1 2 28 9 1 2 8. Ini sifat Nabi yang ingat siapa, bukan dia tak ingat diri seorang, melainkan dia ingat ramai. Dia nak semua orang ikut sama-sama dengan dia masuk syurga. Surah 9 ayat 1 2 8. Kita biasa baca ayat tu kan? Kalau saya baca mesti semua ingat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Masya-Allah, dah hafal ya. Muka surah berapa? 207 Kaedah kedua tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cuba tengok ini sikap siapa yang kita nak contohi? Rasulullah. Allah kata apa tu? Terjemahan dia kata apa? Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua maknalah, dari golongan kamu sendiri untuk bangsa Quraisy itu sendiri, orang Arab. Tapi juga mau kita orang Melayu. Allah datangkan rasul dalam bentuk siapa? Golongan kita ni bukan malaikat tapi manusia. Kita boleh contohi dia. Sebab dia juga manusia. Maka kita mampu, kita boleh buat. Nabi berkahwin untuk tunjuk contoh kita bagaimana adab perkahwinan. Nabi juga tidur, bagaimana adab dalam tidur dan bangun. Semuanya. Sebab dia manusia. Nabi makan, Nabi minum, Nabi juga pernah sedih, Nabi juga pernah ketawa. Mudah untuk kita ikut dia. Jadi, dan apa sikap dia? Azizun, sikap pertama. Azizun alaihi ma anittum. Apa tu? Cuba terjemah. Terjemah dalam bacaan dia, boleh. Sangat berat kepadanya apa? Dia ambil berat kat kita kan. Dia rasa bimbang, dia sangat rasa dah faham berat yang kita nak tanggung. Apa maksud dia ni? Dia rasa sangat berat, tanggungan apa? Apa yang dia rasa sangat berat tanggung? Sebenarnya dalam antaranya tafsir menunjukkan apa dia? Nabi sangat rasa bimbang, beratnya beban yang bakal kita tanggung kalau kita ni berdosa, tak ikut dia. Nabi tahu azab yang dahsyat tu menimpa manusia ni. Nabi tak nak. Kalau boleh Nabi nak apa? Semua masuk syurga. Perasaan Nabi sangat-sangat dalam tentang benda tu. Sebab itu Nabi beri selalu dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata, setiap umatku berpeluang masuk syurga kecuali dia yang tak nak masuk. Illa man aba, kecuali orang yang memang tak nak. Jadi sahabat tanya, hairanlah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa pula yang tak nak masuk syurga? Kalau tanya orang yang tak solat nak masuk syurga tak? Dia jawab apa? Nak masuk, semua nak masuk syurga. Jadi sahabat hairan, siapa yang tak nak masuk syurga ni? Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang dia taatkan aku, ikut aku, orang tu nak masuk syurga. Wa man asani, siapa yang derhakakan aku, tak nak ikut jalan aku, faqad aba, itulah yang orang memang tak nak masuk syurga. Jadi itu Nabi sebutkan. Ini yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Dan yang kedua, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat-sangat tamakkan ke atas kamu ni kebaikan kepada kita semua. Daripada apa yang Nabi bawa ni, iaitu agama kita. Nabi nak kita ni dapat rahmat yang besar daripada Allah di atas dakwah yang dibawa oleh Nabi ni. Dan bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, raufun
rahim, sangat belas kasihan, lagi sangat penyayang Nabi ni. Jadi menunjukkan apa dia? Ini sikap yang Allah puji kepada Nabi ni. Apa dia? Nabi sentiasa ingat siapa? Umat dia. Kum tu sahabat dan juga sebenarnya umat sampai kita ni. Nabi ingat. Sebab itulah untuk jadi hamba Allah yang sebenar ialah dia kena buat apa? Kalau dia nak taatkan Allah, kan? Dia berjaya buat ketaatan kepada Allah dan dia bimbang tak orang lain tak taat. Dia bimbang, jadi dia buat apa? Dia mesti nak dakwah sampaikan, ajak orang taat juga. Itulah ciri-ciri. Sebab tu dia ikrar ni, walaupun dia seorang-seorang, dia ingat orang lain sama juga macam dia. Dia tak ada seorang-seorang. Dia nak pergi masjid, dia nak ajak siapa? Dia ajak siapa? Dia pergi seorang ke, dia biar dia kat rumah, nak semua tengok TV macam tu je, buang masa. Dia nak semua ikut. Kan? Dia akan cakap lah, dia tak akan biarkan dan dia tak rasa senang hati. Ya, kita tahu kan, kita kadang payah lah, yelah. Tapi ingat, kita jangan rasa senang hati dan sentiasa apa? Usaha cari jalan. Macam mana saya boleh buat semua sama-sama dapat cintakan tempat ni sama-sama. Mesti buat macam tu. Kalau tidak, tak guna dia baca ni. Kami. Kan? Iyyaka na'budu. Yang kedua, na'budu ni lafaz dia. Itu yang pertama. Jadi kita sentiasa lafaz mewakili semua orang. Kami. Walaupun kita itu seorang-seorang. Itu satu. Dan yang kedua, kami ni fi'il mudhari'. Ni. Siapa belajar bahasa Arab? Adik belajar bahasa Arab? Ada. Fi'il mudhari' dia punya fungsi apa? Mudhari' kan? Apa fungsi dia? Antara fungsi mana dia, faedah dia gitu kita. Kita kalau belajar nahwu, kita belajar teknikal je kan. I'rab dia, marfu' mansub kan. Marfu' lam yattasil bi akhiri syai' semua kan. Ada fa'il dalam ni, fa'il dia domir mustatir, wujuban taqdiruhu nahnu, semua dah. Tapi rupanya ada faedah dia untuk kita tadabbur. Apa dia? Jadi bila fi'il mudhari' perbuatan tu disebut istimrar. Istimrar maknanya berulang dan berterusan. Istiqamah terus buat. Sentiasa apa? Lazimi buat benda ni. Jadi itu kita ikrar. Kita ikrar korang maknanya berapa lama kita nak ibadah? Sepanjang bila? Ni istimrar ni berterusan, dia tak ada stop. Berapa lama? Ada tak dalam ayat Quran kata tempoh dia? Jadi ibadah ni ada pencen tak macam kita kerja? Ni bekerja juga. Hamba ni kerja dia bekerja lah. Bekerja dengan siapa? Pencipta dia, Allah kan? Jadi ada istilah tak macam kerja kita dengan orang? Jadi apa dia? Cuba tengok surah 15. Ayat 99. Ya, okey. Ayat 99. Ayat 99. Apa tu ayat dia? Jadi ibadah ni dia tak ada istilah pensiun kan. Penamat dia adalah apa? Penamat dia bila? Mati kita. Sebab tu Nabi SAW ada satu ayat nanti kita tengok. Okey, ayat ni dulu. Apa dia ayat dia? Allah kata sebagai kesimpulan daripada seluruh cerita perjuangan dalam surah tu. Surah Al-Hijr tu antaranya ada cerita tentang bagaimana susah payah para nabi yang dulu berdakwah dan sebagainya. Dan Allah simpulkan benda ni. Apa dia ayat tu? 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat last sekali penutup surah Al-Hijr. Jumpa? Tak apa, biar semua jumpa dulu. Puas hati tengok ayat tu. Tengok makna dia kan. 267. Muka surat 267. Ni. Habis 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu perintah Allah. Wa'bud, dan abdikanlah diri, sembahlah, abdikanlah diri kamu kepada siapa? Rabbak, Rabbul Alamin, Tuhan engkau. Sampai bila nak sembah tu? Hatta, sehinggalah ya'tiya
datang kepada engkau al-yaqin. Apa tafsiran al-yaqin pada al-yaqin tu tafsiran dia al-maut. Dalam tafsir kalau kita buka tafsir, apa yakni al-maut maksud dia. Kenapa al-maut? Jadi ayat ni khas untuk siapa? Ayat ni dituju kepada siapa? Pada Rasulullah, kepada keyakinan Nabi. Keyakinan Nabi apa dia? Akhirat. Siapa yang yakin dia akan dapat apa yang Allah janjikan mati nanti, terus jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Terus. Tapi siapa yang tak yakin, kamu ikutlah, kamu nak sembah lain, silakan, buatlah. Faham? Kematian maksud dia. Kematian yang husnul khatimah. Jadi istilah ibadah ni juga berterusan, tak ada pencin, terus. Baik. Dan satu lagi, ibadah ni makin lama makin relax ke, makin dekat tu kan? Makin pulun ke ataupun makin sambil lewa? Nak ibadah ni. Okay, yang keseterusnya, makna istimrar juga. Okay. Satu tadi kita ibadah ni apa? Kita fikir juga orang lain macam mana. Satu. Yang kedua, berterusan. Baik, dia bila sebut nak wudu, maknanya apa lagi istimrar? Berapa jam sehari ibadah kita? Kita nak ibadah kat Allah berapa jam sehari? 24 jam lah. 24 jam lah. Maknanya apa tu? Betul tak 24 jam? Apa kita ikrar kat Allah? Saya memang nak jadi hamba Allah 24 jam. Semuanya lillahi rabbil alamin saya kata. Bila kita baca? Inna solati. Sambung lagi. Ayat berapa tu? Surah 6 ayat 192. Ni ikrar kita kan? Doa iftitah kan? Kita kata apa tu? Inna solati, sesungguhnya aku solat ni, solat aku ni. Yang kedua, wa nusuki, ibadah-ibadah aku yang lain lagi ni. Selain solat, nusuk tu selain solat. Puasa termasuk dan semua tu. Zikir kita kepada Allah tu sebagai nusuk juga. Yang paling besar nusuk adalah haji kita. Haji dan umrah kita tu. Tu manasik haji. Daripada perkataan nusuk tu lah. Tu yang kedua. Okey, cukup tak situ? Jadi alhamdulillah saya dah solat. Solat berapa jam? Solat berapa minit kita solat? 10 minit. Kalau kita jaga yang wajib je berapa minit? 10 minit kali 5? Berapa? 50 minit. Itu je ibadah kita kat Allah, 50 minit. Lagi? Apa lagi buat? Jadi sebab tu ikrar dia berhenti kat situ ke? Dia kata apa lagi? Wa mahya. Mahya tu maknanya apa? Bila nampak ada mim depan tu, baris atas. Mahya, kan? Mahya. Ini maknanya apa? Ini sama ada dua je. Makan atau zaman. Boleh jadi makna waktu atau boleh jadi tempat. Jadi sekarang ni sesungguhnya solat tadi kita dan segala ibadah khusus kita yang lain, kan? Kita ada puasa kadang-kadang, zikir dan sebagainya. Okey, yang seterusnya yang ketiga, wa mahya bila? Waktu hidup. Bila waktu hidup? Berapa jam kita hidup? Semua 24 jam ni. Our life. Semua kehidupan kita sekarang, maknanya kita kena ingat. Kita main WhatsApp, ibadah ke tak ibadah masa tu? Kita tengok TV tu, ibadah ke tak ibadah? Kita fikir semua untuk akhirnya, semua itu adalah dalam kerangka ibadah ke tidak? Kan? Main Facebook kan? Tengok handphone, ibadah ke tak ibadah? Tengok, jadi semua sekarang ni nama dia ibadah apa? Wa mahyaya, kemudian wa mamati. Yang ini manusia pinggirkan. Bila pisahkan yang kedua tadi ibadah nama dia mahdah. Mahdah ni yang tulen sebagai ibadah. Solat dia rasa itu ibadah kan? Tapi dia keluar solat dia rasa yang lain tu bukan ibadah dia lagi dah. Ikut suka dia lah nak buat apa. Bila orang yang fikiran macam tu, dia pisahkan dua ni.
dipisahkan dua ikrar yang dibaca setiap hari ni, setiap waktu solat. Inna solati wa nusuki, okey, ini saya ibadah. Wa mahyaya mati, hidup aku ni suka hati aku. Ini nama dia pemikiran apa ni? Sekular, dia pisah dua tu. Mana boleh dipisahkan kehidupan kita juga ibadah. Ini nama dia ghairu mahdhah. Ibadah yang tergantung kepada bagaimana jalan kita buat benda tu, apa tujuan kita buat benda tu, maka ketika itu Allah angkat dia ibadah ataupun Allah angkat dia sebagai apa? Maksiat dan bukan ibadah. Kita fikir. Jadi nak buat yang ni lebih banyak ke yang tadi lebih banyak? Yang kita ikrar pertama tu mana lebih banyak, lebih panjang masa? Yang tadi ke yang kedua? Jadi ramai manusia fikir yang mana? Yang tu lepas tu dia rasa senang hati dah. Yang kedua ni nak tahu mana? Jadi ini perlukan ilmu dalam semua perkara. Kita muamalah tadi berniaga, ibadah ke tak ibadah? Dia berniaga, dia menipu, ibadah tak? Dia berniaga, dia curang kan? Dia macam-macam lagi. Ibadah tak? Cuba fikirkan benda tu. Jadi benda tu bagaimana nak jaga jadi ibadah? Kena tahu apa yang Allah perintah dan larang dalam semua kehidupan kita. Itulah sebenarnya kunci dekat situ lah. Itulah maksudnya istimrar. Berterusan dalam apa? Kita 24 jam kita sebenarnya hamba Allah. Kita bercakap tadi, nilai ibadah ke tak ibadah? Semua perkara tu. Apa yang kita lihat ni, mata ni beribadah ke Allah ke tak? Pastikan. Tiba-tiba budak, kalau kita biarkan, sekarang kita tadi nak bunuh dia, dia fikir diri dia sendiri ke fikir orang lain? Cuba fikir tengok anak cucu kita. Adakah dia main game tu dia sedang beribadah? Hari ni kita kena jaga juga. Sebab ni satu benda yang saya nak ingatkan jugalah. Sebab saya memang temui dan saya tegur lah benda tu. Hari ni surau masjid banyak wifi, betul? Kan? Kuat wifi kan? Jadi kita nak galakkan untuk orang juga pergi masjid anak-anak kecil kan? Masjid ni nama dia rumah Allah, mulia, tempat mulia. Masjid, tempat orang-orang sujud ibadah kepada Allah, betul? Jadi kita pastikan kita buat program untuk dia. Sebab orang budak-budak ni kita tak boleh salahkan juga. Dia suka pergi masjid, tapi sebab apa? Sebab dapat wifi free, dia main game ramai-ramai. Saya temui kat tempat, saya tegur lah. Jadi kita masa itikaf 10 malam akhir, kita solat. Dia buat grup main game kat belakang. Dalam masjid. Nanti kita tanya orang masjid kenapa biarkan. Kurang-kurangnya dia duduk dalam masjid. Boleh ke macam tu? Itu apologetik tak kena tempat. Kena isi dia dengan benda lain lah. Tak boleh. Itu cemar sempat yang mulia. Lagilah teruk. Dalam game ada apa? Ada aurat yang terbuka. Buat kat masjid. Daripada dia bawa kat rumah, dia duduk kat masjid. Buat benda tu. Dalamnya ada perempuan. Dalam tu macam-macam ada. Kita tahu. Boleh tak? Kita suka tak benda tu? Jadi benda tu tak nampak macam okey je. Yang penting duduk masjid. Itukah kita lepas tangan? Kita kena bukan sekadar itu. Kena buatlah program sesuatu supaya terkawal dan tak buat benda tu. Kena tegur. Ya, kita nak ramai pergi. Tapi takkan lepas tangan macam tu je dah tak cukup. Bagi ilmu pula. Jangan dia buat cemar benda yang mulia. Tempat mulia dicemari. Tak boleh. Ada pula maksiat dalam Baitullah yang mulia. Boleh macam tu? Tak boleh. Sedangkan Allah kata orang yang berjaya apa dia? Qad aflahal mu'minun. Betul? Pasti orang beriman berjaya. Apa dia syarat pertama? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Iaitu orang yang dalam solat dia khusyuk. Dia hayati solat dia. Macam mana dia boleh khusyuk? Alladzina hum anil laghwi mu'ridun. Iaitu dengan perkara-perkara lara, game semua dia tinggal. Tiba-tiba tempat manusia solat, dia buat benda tu dalam tempat orang solat. Macam mana agak-agak? Boleh berjaya tak orang mukmin macam tu? Tak boleh. Dia kena ditegur benda tu, kena ingatkan. Ni berlaku depan mata saya cakap ni. Jadi kena ingatkan. Ya, kita memang nak, tapi betul lepas tangan je, nampak hanya permukaan saja seronok ramai masjid, tapi tanpa ilmu. Tak boleh. Kena diisi dengan sesuatu. Kena diprogramkan. Jadi kita tak boleh nak marah dia. Kita kena marah orang yang melepas tangan tu. Sebab kita sayang. Itulah maksudnya nak madu. Kami. Bukan kita je. Kita fikir sekarang ni. Kita dah nampak dah. Cinta nak ni. Yang lain macam mana? Kita nak mati dah. Yang lain macam mana? Biar je dia dengan tu. Dengan dunia dia. Kita kena kawal benda ni. Itulah benda yang kita kena fikir. Inilah maksud yang ibadah. Iyaka na'budu. Kita nak jadi hamba Allah 24 jam. Seluruh kehidupan kita. Jangan dipisahkan.
Jadi kita ikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati semua lillahi rabbil alamin. Jadi bila opah tu cakap kat cucu dia, opah tu cakap benda baik jadi ibadah walaupun dia cakap macam tu je. Kat meja makan semua jadi ibadah. Bila semuanya cerita pasal apa? Untuk jadi hamba Allah. Itulah dia, maksud dia. Mungkin angle dia lain sikit kan. Cara faham ayat ni. Termasuklah macam-macam cara kita boleh fahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah bahagian pertama. Bagaimana kita nak jadi hamba Allah. Okey. Maksud dia. Ni saya ambil faedah kepada dia punya apa ni? Struktur kalimah. Fi'il mudhari' macam mana nak serap faedah tu dalam bahasa yang mudah aje. Jadi pertama ibadah sentiasa. Dan yang kedua ibadah ni apa? Berjamaah. Konsepnya. Kita akan mampu untuk seorang-seorang melainkan kita mesti berjemaah. Baik, seterusnya saya rasa cukuplah untuk bahagian ni. Okey, terakhirlah sikit lagi. Boleh ke Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ni 6 1 6 2 tiga dalil ni lah untuk sokongan kepada ni 6 1 6 2. Dan yang kedua dan hanya kepada engkau ni makna yang sama. Nasta'in apa? Kami memohon pertolongan. Kami memohon pertolongan. Baik. Di sini juga menunjukkan apa? Nak ibadah ni nampak macam senang ke susah? Tadi kita nak buat 24 jam. Susah ke senang? Susah. Jadi mampu untuk buat atas pertolongan siapa? Sebenarnya Allah juga kan. Kadang-kadang kita nak suruh orang buat pun, kita pun tak mampu buat, kita nak kata orang lagi kan. Kita pun sendiri pun kita tahu macam mana. Jadi sebab tu semuanya akhirnya pertolongan Allah juga. Sebab tu kita kena banyak apa? Bagaimana nak dapat pertolongan Allah ni? Kita dah minta. Macam mana nak permintaan itu direalisasikan? Ada 3 perkara. Pertama buka surah. Pokok kunci pertama sabar. Doa dengan ni pokok utama dia sabar. Cuba buka surah 2 ayat 153. 2153 Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Doa dan sabar. Doa solat lah. Doa tu solat lah. Solat dan sabar. Satu ni kunci utama dia. Kalau tak ada ni memang tak dapat lah. Allah pun tak tolong kita. Jadi Allah seru kepada orang yang beriman tadi. Nak jadi hamba dah tadi ni. Jadi Allah seru dia. Dia beriman nak jadi hamba. Tapi apakan daya kita ni lemah. Kita perlukan pertolongan Allah. Macam mana cara dia? Ni 2 ni. Kunci dia. Yes. Allah suruh siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kemudian innallaha Allah jamin. Kalau kamu buat demi Allah sentiasa Allah tinggal ke Allah sama dengan kita? Allah janji Allah sama dengan kita. Innallaha ma'as. Jadi kadang-kadang kan kita tengok kita sedih, kita nak ajak sama-sama, susah ke senang? Susahlah, kita pun susah kan. Jadi inilah dia punya kunci utama sabar. Yang kedua, ringkas ya. Sabar ni banyak perbincangan ni sebenarnya. Sabar ni ada beberapa jenis. Sabar dia ada 3 jenis. Satu, sabar nak taat kepada Allah. Itu sabar nombor 1. Sabar untuk taat. Sabar nombor 1 apa? Untuk taat. Sabar yang kedua untuk taat perintah. Ni taat perintah Allah. Allah suruh bangun malam. Senang ke susah? Susah, nampak je senang. Yang cakap pun pandai cakap je. Susah nak buat juga. Itu jangan perasan lah. Sama je ni. Kita semua. Kan? Yang kedua, tinggal larangan. Tak sabar nak tinggalkan maksiat. Tinggal maksiat. Larangan Allah. Ni sabar tahap 2. Cumanya susunan ni tak semestinya yang saya ambil satu pandangan lah. Ada yang berpandangan yang ni nombor 1, yang nombor 2 macam itulah. Saya ambil yang ni.
Pertama apa? Nak taat perintah Allah paling susah. Yang kedua, nak tinggal maksiat. Dan yang ketiga, yang tiga ni menghadapi musibah. Kenapa ni yang terakhir sekali kelas dia? Sebab ni tak ada pilihan. Ni tak ada pilihan, dah dapat, terimalah. Sakit-sakitlah. Kan? Tapi yang ni ada pilihan tak? Dia boleh tak nak tinggal, dia boleh buat juga. Tapi kan dia sabar, dia sanggup tinggal. Dia tahu takutkan Allah kan? Ni lagi susah, dia boleh buat dan dia boleh malas nak buat perintah Allah tu. Okey. Jadi ni sabar. Yang kedua, doa tadi. Doa ni lah. Jadi Allah SWT, Nabi SAW ajar kepada siapa? Muaz bin Jabal. Dia kata, la tada'anna antakula, janganlah engkau tinggalkan untuk ucap doa ni fi kulli duburi solah, pada setiap penghujung solat. Ada pandangan lepas habis solat, ada yang pandangan yang lebih kuat lagi masa sebelum bagi salam. Doa ni apa dia? Allahumma a'inna ala, ingat kot, saya tak tulis kot. Allahumma a'inna inna ramai ala zikrika, kemudian wa syukrika wa husni ibadati. Tiga perkara tu. Jadi Nabi kata pada Muaz bin Jabal, jangan pernah engkau tinggalkan doa ni setiap kali engkau sebelum selesai solat, hujung solat. Doa dengan doa ni. Ya Allah, bantulah. A'inna perkataan ni ain. Ana ni. Ya Allah, bantulah. Tadi kita minta Allah bantu, kita nak Allah bantu apa? Bantulah kami untuk apa? Nombor satu, ingat kepada engkau. Zikrika, berzikir, ingat kepada dia dalam setiap perkara. Yang kedua, wasyukrika, syukur kepada engkau. Dan yang ketiga, wa husni ibadati, dan memperelokkan apa ni? Ibadah aku. Ni yang paling tinggi. Jadi kita doa tu. Tu yang kedua, bagaimana nak dapat pertolongan Allah. Dan yang ketiga, beri manfaat pada manusia. Tolong apa saja. Masukkan suka ringan tulang, suka tolong orang. Allah kata, innallah, dalam hadis Nabi, innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ni hadis Nabi. Apa Nabi kata? Sesungguhnya Allah sentiasa akan menolong seorang hamba itu selama mana hamba itu sentiasa suka untuk menolong saudara dia yang lain. Tengok Allah kata apa? Allah jamin apa? Allah suka tolong dia selagi mana dia suka untuk tolong. Tiga tips ni untuk supaya doa kita ni direalisasikan Allah. Jalan untuk akhirnya kita jadi hamba yang mampu untuk laksanakan pengabdian diri kepada Allah. Di atas rahmat pertolongan Allah juga. Inilah tiga lah. Sebenarnya banyak lagi. Tiga ni lah. Apa yang pertama? Bagaimana kita nak doa ni? Iyyaka nasta'in. Kita nak mohon Allah. Syarat dia apa? Jadilah orang yang sabar. Sabar. Yang kedua, apa ni? Banyak doa ni. Tiga perkara tu. Minta Allah mudahkan, tolong kita dalam kita nak usaha ingat dia. Yang kedua, sentiasa mampu syukur dengan segala apa yang dia berikan. Dan yang ketiga, memperelokkan segala apa? Ibadah kita. Itu semua ilmu lah tu. Dan yang terakhir apa dia? Suka tolong orang lain. Kenapa? Allah jamin Allah sentiasa akan tolong kita selagi mana apa? Kita suka untuk tolong saudara kita yang lain. Inilah tiga untuk kita capai hajat kita yang ni, yang kita ikrarkan ni. Baik itulah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis tadabbur kita sampai ayat ni. InsyaAllah kita akan bersambung nanti bila lepas raya lah. InsyaAllah lepas, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat rohani dan jasmani kita lah. Saya ambil kesempatan ni untuk mohon maaf di atas keterlanjuran, terlebih atau kekurang dalam ucapan saya sepanjang penahanan kita lah di masjid ni. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang sudi hadir untuk dengar penyampaian saya. Dan
Segala yang kurang itu dari diri saya sendiri dan sudah. Yang baik itu, yang sempurna itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah ni semuanya maha sempurna. Yang tak sempurna, huraian saya itu banyak kurangnya. Kalau nak huraian lagi ni, saya mungkin bukanlah sempurna mana pun. Banyak huraian yang lebih dalam lagi lah. Ini sekadar yang saya mampu untuk sampai atas kapasiti yang saya tahulah. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah agar Allah bagi kita kefahaman yang mendalam kepada kitab suci yang mulia ni, Al-Quran ni, dan mudahkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang sebaik-baiknya. Ya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghamumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.